minal butlani mutlaqan. Jadi antaranya Imam Haramain Suki dia ada memilih pendapat yang kalau dia sebut ni. Dia kata laisa lihaza, tidaklah ini mana? Ini yang dia kata lihaza. Tidaklah ini mana? Ini baca Quran yang walaupun bukan Fatihah tapi ubah makna. Tidaklah ini qiraatu ghairi Fatihah. Apa ghairi Fatihah bukanlah bacaan daripada Fatihah. Li'annahu yatakallamu, kerana bahasanya orang sembahyang ni dia yatakallamu, dia bercakap, dia bertutur bima laisa bi Qur'anin, dengan ma bacaan yang laisa bi Qur'anin, bukanlah ia daripada Quran. Siapa kata bukan Quran? Siapa kata bukan Quran? Salah. Salah kan Quran. Quran mesti baca betul. Satu, kalau ada orang hujah-hujah dengan Quran ni, dia mesti ayat tu balik. Mesti baca Quran dengan Quran betul. Okey. Jadi kalau kata bukan Quran, khusus kita bicara bab ni, yang mana bukan Quran, jadi dia bukan Quran. Jadi kalau baca bukan Quran, batal tak sembahyang? Apa-apa percakapan dalam Quran, dalam sembahyang yang selain pada Quran, selain pada doa, selain pada zikir, batal sembahyang. Jadi bila baca Quran tak betul, salah tak? Salah. Apa nama tu? Zikir? Bukan doa. Quran tu apa? Kalam aja Nabi. Best ayat tu. Kalam aja Nabi. Ya, kalam aja Nabi. Bila kalam aja Nabi, sembahyang pun jadi gila babi. Saja saya nak guna bibi tu. Saya suka bahasa sajak tu. Bila sembahyang jadi gila babi, apa maksudnya? Batal sembahyang. Puncanya apa? Tak mengaji, tak pergi belajar tajwid. Walaupun orang kata tajwid ni nak beramal wajib. Tapi tak beramal jadi fardu kifayah. Oh tu bukan wajib pun. Tapi bila kau nak baca, tak maulah nak bawa orang sembahyang. Tapi belajar tajwid tak mau belajar. Belajar pun belajar sendiri, baca-baca tu, buka TV, beli CD. Yang orang ajar original tak laki tak mau. Tak berani aku dengan ustaz, tak berani pula dah. Bukan ustaz sepak kau. Semua kadang-kadang bahasa ustaz tu sepak, sebut je kan, macam saya punya bahasa. Orang dengar bahasa saya, orang tak biasa dengar kuliah saya, lari. Ustaz ni apa? Ustaz ke apa ni? Bahasa bagusnya. Padahal orang hulu, cakap hulu semua ni. Tak ada adab peradaban bahasa lah tu. Biarlah. Sikit-sikit lawak gitu kan. Okey, siap. Jadi, dia kata yang ni, dia baca bukan Quran bila darurah dengan kataan darurah. Istilah darurah pula bila? Darurah ni kalau dia dah belajar tapi tak boleh nak betul-betul. Itu lain. Jadi betul pun, kalau ni sebab orang tak boleh betul, pasal memang lidah dia gitu. Macam orang Cina yang tak boleh sebut roh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca Melayu pun, orang Melayu, orang malas. Dia kata. Orang dia tak boleh. Orang. Dia tak boleh lah. Jadi, biar lam dia tu. Roh dia punya lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia roh jadi lam. Saya dah bagi contoh kan. Hafiz Quran. Hafiz lah. Tak ada masalah. Pasal baca tak betul. Baca tak betul dah dia belajar memang tak boleh betul. Dia macam orang cacat kaki kudung. Atau kaki kudung, tangan kudung. Betul nak ambil uduk je mana tangan sebelah. Sebelah je lah basuh. Sebelah lagi tak boleh basuh. Kudung selama-lama je lah. Dah memang kudung. Yang ni pun tak boleh sebut lam. Tak boleh sebut roh kan. Tak boleh sebut roh je lah. Tak boleh sebut roh lah. Tapi kalau nak lumba lari tak boleh lah dengan orang. Jadi orang lumba lari, dia tak boleh masuk. Jadi kalau dia sembah jemaah, dia cedera, dia tak boleh lah jadi imam. Sikit nak bagi contoh-contoh gitu kan. Bagi untuk tunjuk ada relevan berfikir tu je. Okey, siap. Ya. Ya. Bagus soalan tu. Keadaan lupa ni diam je. Diam. Kalau memang tak boleh nak sambung, rokok je terus. Kalau kata nak baca lah juga, kalih ikut lain. Itu lompat tu. Lompat tu istilahnya meninggalkan tartib ayat. Itu je. Jadi meninggalkan tartib ayat, dia tak ada afdal. Itu je. Jadi tak ada afdal pun macam mana pun. Katalah kita ni jenis baca sekali berdiri 3 juzuk, 4 juzuk kan. Sangkut lah tu baru 1 juzuk. Padahal 3 juzuk sekali berdiri. Bagi contoh tu. Jadi dengan sebab kita tertangkut satu, dah saya kita berhenti pasal nak pelihara tertib, tinggal 2 juzuk sembahyang untuk macam tu. Macam mana? Macam mana pun kalau katalah sembahyang sunat tu, kalau sembahyang sunat, rokok je dulu, bagi salam, buka Al-Quran balik, tu. Tengok tahu nak sangkut tadi tu.
Oh tu. Lagi semayang Allah Akbar. Ambil tu sambunglah balik. Nampak? Dan sikit lagi memang kalau kaedah orang hafal Quran ni, antara kaedah nak bagi ingat Quran kuat, dia bukan baca biasa, bukan ngulang, tapi amalan dalam semayang. Saya je kawan-kawan yang saya pernah kenal dulu yang hafal Quran ni, yang mana yang memang duk jaga Quran dalam semayang dia, masya-Allah. Best. Memang dia Quran tebuk ke mana-mana. Baca ke mana-mana. Baca dengan tenang sambung. Oh, sedapnya. Dah lah baca sedap. Lepas tu orang yang biasa baca dalam semayang ni dia lain. Dia pasal memang dia istilahnya dia pegang putih Quran tu. Baca bila Allah Akbar, kita semayang dah habis 4 rakaat, dia 1 rakaat tak rakaat lagi. Kita tak kalik dia semayang. Awak kalik apa? Lalai duduk semayang. Dia kalik tu masanya tengok semayang tekunnya baca. Walaupun kata dia tak faham, tapi dia tekun dengan apa dia baca. Dia tak merewang ke lain. Kita kadang faham baca, tapi faham pun dengan sebab baca dah terror sangat kan. Pasal baca pula pendek-pendek je. Dia ingat merata sikit-sikit tu. Ya. Kalau dia lupa, dia tak ingat dah, dia ganti ayat lain pula, ada surah lain. Itulah kaedah dia macam tu, dia istilahnya meninggalkan tertib ayat. Walaupun daripada buka ayat surah tu atau ayat tu. Maksudnya katalah dia sambung apa? Katalah baca ayat sajadah kan. Dia lupa sangkut. Lepas tu dia langkahnya. Okey, dari segi langkah tu meninggalkan tertib je lah. Nak sebut-sebut lah. Macam tu lah dia format macam tu lah. Nak bagi contoh, nak teringat tu nak bagi contoh je. Okey, format dia kita ada macam tu. Macam mana pun kalau kata kita bukan jadi imam semayang fardu apa, kalau semayang sunat, kedahnya tu lah rokok dulu. Pasal kita nak jaga kat tertib tu. Lagipun semayang sunat tak kira habis dia bagi salam, berdirilah balik kan. Jadi macam mana? Baca rokok semayang, habiskan semayang tu. Tu buka Quran, tengok balik apa masalah tu, baca tak mana sangkut tadi. Oh, sikit je pun. Angkat takbir, semayang lain, masuk semayang lain. Bacalah dua juzuk lagi tadi. Ambil. Ya. Kalau tak pun ayat yang kepala ayat tadi lah, yang sangkut tu. Siap. Habis. Baru habis kan bab tu. Kemudian walau iktada biman dhannahu ahlan lil imamah fabana khilafuhu macam tu je mata dia. Okey. Walau iktada biman dhannahu ahlan. Jikalau mengikut seseorang makmum, dia ikut biman dengan man ni imam lah, faham je? Dhannahu menyangka ia makmum, dia sangka imam, ahlan adalah seorang yang ahli berkelayakan lil imamah untuk jadi imam. Setelah kita tengok orang semayang, kita pun ikut dia. Sangka kita adalah sangka. Kita tengok kita sangka dia memang layak untuk jadi imam. Kemudian fabana khilafuhu, kemudian nyatalah khilafuhu oleh sebaliknya, sebalik zon. Apa maksud sebalik zon? Dia tengok tak boleh jadi imam. Dia tengok roh tak betul. Tengok. Kalau dengan bahasa kita sebut, kita sangka dia qari, tengok ummi. Tu istilah dengan bahasa fiqh lah. Jadi kita memang kata dia ni jadi imam, takkan tak betul baca. Kita ikutlah, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Roh ni. Itu sebelum lagi jawapan, apa jawab? Batal semayang. Takbir lain. Mufarakah ke batal semayang? Kenapa batal? Kerana ternyata imam adalah ummi. Itu ayat dia tu. Jadi itu yang kalau orang tanya, batal ke mufarakah? Bukan mufarakah ke? Tengok tak betul. Mufarakah lah. Mufarakah ke batal? Pasal apa batal? Pasal ternyata dia ummi. Makmum, qari tak sah ikut imam ummi. Itu dia yang sepil lah tu. Jadi bila tak sah bila lagi sebenarnya?
Tak sah awal lagi. Bukan masa bila dah tahu tak sah. Okey. Boleh. Bab tu pun jaga tu. Dia ada fake gelong tu. Ada fake gelong tu. Fake gelong. Ada orang tu tak apa kita mufarakah je. Tak. Itu kan isu mufarakah. Itu isu batal. Dia ada beza buat mufarakah. Mufarakah ni tengah-tengah semayang, imam dia bukan buat benda batal, tapi ada benda yang menyebabkan sunat kita mufarakah dengan dia kan. Dia buat salah, itu mufarakah. Batal tak? Tak. Cuma kalau dia sengaja dia boleh batal. Katalah kita imam dia tambah rakaat, kita tak boleh ikutkan dia. Untuk dia berdiri tu, sama ada tunggu apa pun dah bicara dulu. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kaedah dia mufarakah ke ataupun tunggu dia, boleh tu. Yang situ baru mufarakah, bukan batal. Yang ni memang imam batal awal lagi, tapi kita je sangka dia tengok dia sembahyang elok. Rupanya dia ummi bukan qari. Baik. Contoh ka'anna dhannahu qari'an, seperti bahawa menyangka makmum imam qari'an, dia seorang qari, ay ghairu makmumin, ataupun kita sangka dia ni bukan makmum. Tengok dia makmum, dia ikut imam depan. Ada imam lagi depan dia. Kita sangka dia sembahyang seorang. Nak bagilah dia jadi imam. Tengok dia makmum. Okey. Au rajulan, ataupun disangkanya seorang tu lelaki. Tengok perempuan. Pasal apa? Perempuan pakai lelaki. Ya Allah. Isu duk bising tu lelaki tukar jantina Kalau pondan yang ada dua alat, memang kaedah fik dia kena pakai pakaian perempuan. Fikah kita yang betul kena faham juga tu. Cuma pondan ni dia khunsa ke? Bukan tak? Pondan bukan khunsa, betul kan? Pondan ni apa? Pondan ni lah orang lelaki yang suara lembut, dada besar. Silap sebut-sebut macam tu kan. Tapi macam itulah kan, macam itulah tu panggil pondan. Tapi alat lelaki. Tapi suara yang macam lembut-lembut tu kan. Kalau dia saja-saja itu satu hair. Tapi nak sebut dia ni alat lelaki lah. Walaupun suara ataupun adalah komponen-komponen lain yang macam perempuan. Lepas tu pakai yang perempuan lah. Tu haram, tak boleh pasal dia lelaki. Jadi nak tengok lelaki perempuan, nak tengok tak mana? Tengok suara ke, tengok dada ke, tengok punggung ke, tengok apa? Tengok alat. Saya guna bahasa-bahasa gitu kan. Tapi nak sebut status tu. Betul boleh tak tukar? Dah ada ni, dia nak buang alat lelaki tu bagi jadi alat perempuan. Kalau dia buang tu, adakah jadi hukum lelaki? Jadi hukum perempuan ke jadi hukum lelaki? Jadi orang lelaki tak ada alat lah mana? Bukan jadi perempuan, tak jadi perempuan. Orang lelaki takkan jadi perempuan, perempuan takkan jadi lelaki. Satu, mana boleh bagi kelulusan bagi pakaian perempuan? Bagi faham fiqah tu, tentu. Lelaki tak ada alat boleh tak jadi imam? Boleh? Boleh pasal dia lelaki. Sama ada dibuang ke ataupun dibuang ke terbuang ke. Macam-macam kes boleh jadi kan. Macam-macam kes. Dari segi boleh. Tak ada masalah. Okey. Dia kalau ikut bukan, dia tak boleh plastik surgery kan jadi perempuan. Dia tetap lelaki. Cuma tak ada alat lah kan. Dia buat macam perempuan. Pakaian perempuan. Pakaian memang tak boleh pasal dia lelaki. Dia adalah lelaki. Sebut tu. Macam mana pun fake ada macam ni. So, kalau plastik surgery ke metal surgery ke tak kira lah. Saja dah plastik kena metal lah pula kan. Okay. Ataupun flash surgery ke. Tapi nak sebut gini. Katalah pipi kita ni kurang bagus kan. Kita pun buat plastik surgery, potong sikit. Bagi dia nipis sikit. Boleh tak? Mana boleh. Jadi yang dah terpotong tu, potong hak tu je lah leburkan. Janganlah leburkan hak lain. Boleh faham tak? Okey. Jadi mana boleh buat plastik surgery untuk modify hak tu? Tak boleh. Tengok tangan, jari pun kalau lebih satu, boleh tak buat pembedahan, potong boleh tak? Pasal apa tak boleh? Dia kaedah dia kalau nak boleh, tak boleh pun tengok. Ada tak mudarat jari tu? Kalau sejak saat sangkup darah dah bleeding, kena tambah darah 3 pint, 4 pint. 3 time darah bleeding, sangkup darah, tusik sikit berdarah payah itu buat pendahan, cek tengok ada urat apa-apa malam itu potong buang. Pasal apa? Dengan sebab tu jadi mudarat, baru boleh buang.
baru boleh buang. Jadi ada mudarat baru boleh buang. Tak ada mudarat tak boleh buang. Satu dah terpotong, huduh rupanya katanya. Baik, water sikit. Nak sebut tentu dulu. Dari sisi hukum water tu haram. Kalau dia water kali pun, dia lelaki. Boleh jadi imam tak? Boleh. Tapi orang macam tu selalu jangan kata imam, sembahyang boleh tak? Selalunya lah kan. Okey, boleh faham. Tak ada satu kes. Okey. Dia macam saya kata tadi lah, dia jadi dia tukar totally jadi perempuan. Okey. Macam mana pergaulan kita dengan dia? Dah dia lelaki. Kata, dia lelaki. Dia duduk dengan kita semua, dia tak juga lelaki, dia duduk dengan perempuan semua, bersalam semua. Jadi orang yang tahu, tak apalah, orang yang tahu. Tak, Memang tak nak salam dengan dia, tapi orang yang tak tahu. orang tak tahu, dia tak tahu tak ada masalah lah. Masalah dia. Dekat dia, betul. Masalah tu dekat dia. Tu orang macam tu, dia yang kena tahu hukum. Kita yang dah tahu, tak apalah. Orang tak tahu macam mana? Orang tak tahu kat dia tak ada dosa, tak tahu tu. Mana-mana aku nak tahu dia jantan. Yang tukar alat, katanya. Dah pakai perempuan, suara pun perempuan, aku ingat perempuan lah, katanya. Itu tak ada. Kat dia memang tak ada dosa. Tapi dekat orang yang tu lah berdosa. Sikit lagi kalau saya sambungkan kepada otor-otor dia. Jadi saya buat otor jari. Macam tu lah otor gigi. Pasal gigi, otor selalu kan bubuh besi tu. Pasal apa? Pasal gigi terjonggang sikit. Bila jonggang sikit, bubuh besi. Nak bubuh besi itu antaranya dia kena cek. Lepas tu, dia kadang-kadang kena buang. Kena buang tu. Apa masalah? Masalahnya masalah jonggang. Jonggang ada mudarat apa jonggang? Tak ada orang Minang. Kadang-kadang jonggang tu lah orang minat. Minat bukan nanti tak jonggang. Ada orang tak jonggang, ada orang tak minat. Kenal lah os. Masuk TV sampai semua orang kenal. Orang tak kenal saya, tapi os orang kenal. Kenal os lagi pada saya. Bobi lah contoh itu kan. Nak kata apa? Sebab jonggang orang kenal. Os orang kenal semua. Satu Malaysia kenal os. Yang tengok TV lah. Orang tak tengok TV tak kenal juga. Saya nak cerita apa? Dengan sebab jonggang, buang gigi satu, bubuh besi, nak pergi elok. Cabut tu haram. Jangan duk gaduh melawak tu. Kita punya maqasid hidup kita bukan melawak. Dia patuh syarak, patuh tu. Itulah. Bubuh emas, dia ada yang tu memang ada maslahat dalam bab syarak dibenarkan. Cuma bubuh emas bukan saja bubuh emas. Dia pasal apa? Dia istilahnya kadang gigi dia cepat keput. Istilah lah ni tanam gigi apa yang tu kan. Macam mana pun mas, gigi mas, hidung mas, jari mas. 3 tempat tu adalah antara yang dibenarkan dalam syarak untuk bubuh mas tu. Jadi gigi cepat keput, bubuh salut mas. Macam mana teknologi yang tanya saya tak tahu. Tapi dalam fiqh memang ada bahas tu, gigi mas boleh. Hidung ni aksiden tertojah hidung kat tak jalan raya. Habis tak ada hidung. Jadi kena buat hidung. Dia tak ada bahan yang paling sesuai untuk buat hidung palsu, melainkan mas. Boleh buat hidung mas? Buah ni. Nak kalau tojah lah hidung jalan raya. Itu je payah apa? Ataupun jari terpotong kilang, terpotong. Ruas jari ni boleh dibuat jari mas. Memang 3 tempat ni ada. Yang lain tak ada usuruh pun. Dan kenapa mas tu? Pasal dia je alat yang boleh sesuai, dia tak karat apa-apa. Yang lain dia masalah. Kalau dulu pun kalau gigi mas tu, sikit tanya nak dengar. Faham tak faham? Gigi mas tu kalau kedai pajak kedai dia ambil tak? Tidak. Tak ambil. Dia bukan pasal tek gigi tu. Tak tahulah saya pasal apa. Mungkin mas dia tu low standardnya kan. Pasal dia bukan mas 916 tu kan. Tak apa lagi mas 999. Tidak lah. Ni mas 911. Nah emergency punya. Dia mas untuk masalah darurat supaya gigi tak kosak. Macam tu lah kot. Tidak. Memang mas. Memang gigi mas. Memang dulu kita biasa tengok orang pakai gigi mas. Lani yang kita jumpa. Lani kita jumpa gigi pagar besi. Itu yang banyak jumpa. Gigi pagar besi. Gigi tu lah. Gigi buah besi tu. Gigi palsu tu sebab kita dulu tengok orang senyum gigi mas. Lani senyum gigi besi. Tak faham tu dah. Saya nak cerita panjang tak cerita mana? Otter tu. Potong alat tu, potong cabut gigi mana boleh. Tu yang kenin pun tak boleh cabut. Yang mana yang boleh lah. Yang mana boleh. Ya.
Dia meninggal tapi gigi mai. Kaedah gigi tu dia termasuk dalam benda batil. Kalau selesai wuduk tak wajib basuh kan. Jadi kalau mandi wajib ratakan anggota zahir saja. Jadi gigi tu biar kan. Lagipun cabut, kalau nak cabut tu katalah jadi mudarat berdarah di gigi dia, yang tu istilahnya mencari kehormatan mayat. Mayat ni rambut pun tak boleh potong, kuku tak boleh kerat. Jadi biar je gigi tu. Gigi mas tu. Tak malah duduk dalam. Tu lain. Tu tak apa. Tapi kalau ditelan mas dalam perut, tu kobek buat keluar mas tu. Panjanglah fikah tu kan. Tapi nak sebut tu lah. Asal nak sebut tak otor-otor tu lah. Nak repair anggota apa semua tu. Mana boleh. Dan dia hukum adalah kalau ditukar jantina sekalipun, kalau lelaki ada lelaki, perempuan tetap perempuan. Satu, dia nama lelaki kat IC. Tapi gambar perempuan. Bin pula tu. Pasal tukar taraf tak diterima. Pendaftaran tak terima. Tapi gambar-gambar perempuan. Tak, haram. Tak boleh. Dia lelaki, dia tetap lelaki. Alat walaupun ditukar water jadi perempuan. Tak, dia bukan perempuan. Dia lelaki. Dia cukup yang lelaki. Taklif pun taklif lelaki. Baik. Jadi asalnya rajulan tu syarah pergi ke pondan tu. Okey. Rajulan au akilan, ataupun disangka-sangka tengok orang ni waras lah ni. Tengok tak waras. Gila. Baik, fabana umian. Dia ikut orang sangka dia. Jadi tengok umi au makmuman, tengok yang diikut tu makmum. Awi merata tengok perempuan, tubuh tomboy. Au majnunan, ataupun tengok orang gila. Apa dia? Kalau dia dah habis semayang, dah wujuban. Kena ulang. Kalau dah habis, kalau tengah semayang, batal semayang. Batal semayang. Kalau tak batal kan pun batal. Pasal memang tak ikut orang yang tak cukup status. Okey, siap. Pasal apa kena ulang? Li taksirihi, kerana curainya seseorang bitarkil bahsi fi zalik, kerana meninggalkan bahas pada demikian itu. Bahas tahu mana? Dia tak ambil pasti siapa nak jadi imam dia dengan tentu. Kalau katalah dia cari-cari, tengok ternyata juga batal. Kaedah dia tetap sama, wajib ulang. Cuma atas dia bila dah cari, tak ada dosa atas dia di atas dah cari tu, tapi tetap yang salah adalah salah, wajib diulang semula. Salah tahu mana peraturan bila qori tak boleh ikut umi, tengok tak salah, bana khilafu, wajib ulang. Dah. Kena ulang. Walaupun dah sempurna sembahyang saya. Walaupun dah sempurna sembahyang. Sopo bab ni apa-apa saja bab-bab yang sangka. Kita sangka begini, tengok salah. Sangka begini, tengok salah. Sangka kita pakaian ni tak koyak, tengok-tengok habis-habis sembahyang berlubang. Berlubang pula tempat aurat, sembahyang lain. Sangka-sangka pakaian ni suci, habis-habis sembahyang tengok ada najis, sembahyang lain. Sangka-sangka tangan ni kiblat, habis-habis sembahyang tengok lain kiblat, sembahyang lain. Tu. Kena faham tu. Kalau aurat dah start nyesal, lepas sembahyang kita nampak baru dia sedar selai keluar. Mana kena ulang balik lah. Kalau tak kau boleh. Masa nak sembahyang tu dia tengok elok dah. Elok dah. Dia tu nampak. Lepas sembahyang dah macam terkeluar satu macam ni. Dia kena ulang balik lah. Pertama kena pastikan rambut tu memang rambut yang sepatutnya wajib ditutup. Kalau kata tengok, tarik rambut keluar tu, tarik. Tengok bangkai mana. Tengok rambut ni. Rambut ni. Jawab tak? Sah tak? Tak sah lah. Rambut kat sini sah. Rambut ini sah. Pasal apa rambut sini sah? Pasal ini muka. Yang wajib tutup lain pada muka dan tangan. Faham? Jadi bila muka kenapa? Tak wajib tutup. Kalau sembahyang katalah orang perempuan sembahyang macam ni. Saja kedah saja aurat tu panjanglah sikit. Tapi orang perempuan tak ada janggut lah kan. Dia tak tutup ni. Dia tak tutup rambut ni. Dia tak tutup rambut ni. Ni perempuan lah contoh ni kan. Rambut ni nampak selamba je. Cukup pakai tapi dia bagi nampak ni. Ini ni. Sideburn ni. Sideburn kan, panggil sideburn kan. Perempuan pun panggil sideburn juga. Tidak, biar lantok je lah. Okey, rambut ni nampak. Katalah tadi tutup tersembayang, rasanya tak ada orang buka ni tak, betul? Tak ada, semua tutup. Okey, bila keluar tu tarik rambut tu. Saya tengok pangkainya sini. Kena ulang tak? Bukan kata kena ulang. Sembayang tak tutup ni, tak apa.
Boleh buka? Ustaz di bahagian muka saya. Ni tu apa saya duk fokus ni ya. Jangan hak ni kan. Jangan hak ni. Hak ni lain. Ini apa? Dia wuduk sepadan dagu kan. Betul? Kalau wuduk kena macam mana? Ke sana. Pasal sepadan muka, bila wuduk mesti siku. Macam mana siku? Atas siku. Pandai. Bagus. Muka ni sepadan muka ni. Telinga kalau macam mana? Tempat tubuh rambut? Dagu? Okey. Bila aurat sini nak tutup sini ke sana? Sana. Okey. Sekarang muka, sini sempadan muka. Nak tarik sini ke tarik sini? Tarik depan tu yang telekung ada kain segitiga tu. Ada kekek dia tu. Ada kekek dia. Betul. Bahasa dia kekek. Ingat ke tak faham? Bahasa saya pakai je. Ada kekek dia. Atau kalau sembahyang tengok tertekan telekung, sat terbuka. Ya? Batal lah tu Ustaz. Terbuka aurat. Wajib tutup segera. Kalau dia biar, habis sembahyang naya je. Ya. Ni kena tutup ni. Itu dalam sembahyang. Luar sembahyang kena tutup tak? Tu buka apa? Lagi senang macam ni lah. Gelak-gelak juga. Habis banyak orang tak nak. Apa? Orang yang dari sepit. Ya. Kadang dia pakai tertutup dari ni dah tak masalah kan? Ya. Macam mana? Dia buka dah rambut. Nampak rambut? Ya. Bagus tu. Dia senang macam ni lah. Tak faham masalah tu. Dia dari sempit. Ni bukan dari sempit. Rambut sampai dahi. Betul? Soal, adakah dia kena tutup macam ni? Tak boleh dah tutup macam tu di bahagian muka. Nanti. Itu rambut. Sini rambut. Itu bukan rambut, tak dikira rambut lah Ustaz sebab di bahagian muka. Nanti tak dengar elok bahasa tu. Kalau katalah tumbuh rambut sampai sini. Rambut yang aurat adalah rambut yang sempadan muka pada ghalib. Pada uruf. Maksudnya tempat tumbuh rambut uruf. Uruf ni apa? Biasanya rambut yang lazimnya tumbuh di mana? Dia ada biasanya sempadannya tu kan. Jadi yang sini ni, yang ni yang luar biasa. Aurat pun di sebelah aurat tak kena tutup situ. Sembayang pun tak wajib lah tutup situ. Jadi kalau tutup, sembayang sujud tak sah. Macam mana pun bila buka, kalau bulu sampai tumbuh sini jadi rambut, orang pun tengok. Dia orang selalunya dia orang cover kan. Macam mana pun nak sebut hukum tu. Dia di sebelah aurat dan sembahyang tak wajib tutup. Dan memang wajib dibuka untuk sembahyang lah. Kalau luar sembahyang nanti malu lah apa, tu lain hal lah. Itu lain hal lah. Tapi nak sebut sepadan adakah dia aurat tak aurat tu. Jadi bagi faham lah masalah ni. Jadi sini tuan, yang ni bulu. Yang ni kadang-kadang ditutup tapi sembahyang, yang ni buka. Berapa ramai orang sembahyang buka ni. Jangan kata sembahyang, pergi umrah tu tengok. Berapa ramai yang masa nak tawaf apa, tawaf lah selalunya kan. Dia wajib tutup aurat kan, betul kan? Dah wuduk kan. Dia pakai telekung selalunya kan. Dia pakai telekung, dia pakai macam mana? Pakai macam sembahyang. Kalau sembahyang dia tu buka ni, pakai pergi umrah pun dia buka ni. Jadi tawaf macam mana? Sia-sia tawaf. Kalau buat haji, sia-sia haji. Sia-sia haji apa siapa? Tawaf keadaan buka aurat. Macam mana tawaf tak ada wuduk? Macam mana tawaf dekat KLCC? Syarat tak cukup. Tawaf KLCC mana boleh? Tawaf tak ada wuduk mana boleh? Tawaf buka aurat mana boleh? Jangan buat bodoh tu. Ilmu kena pandai. Satu. Semua kena tegur tu. Semua kena ngaji. Tolonglah sampaikan apa yang boleh. Itu yang kena berakal. Potong-potong tu buat keluar tu je. Saya je video ada pula tu. Dia mengulang siapa dia tahu yang duk share tu. Dia potong saya memang duk ngajar apa tu. Ngajar kat sini lah. Tapi ngajar ada guru kafar tu. Yang potong saya duk ajar tu. Tutup tentang masalah ni. Pasal ramai orang tak faham ni. Dan kalau ada faham pun tanya gini. Mereka ngaji kat mana? Mana pernah ngaji? Padahal bodoh. Bubuh ayat tu je. Bubuh ayat lembut-lembut apa lagi. Okey. Kaki kawan kita di depan tu terluar macam mana? Kadang-kadang kita nampak lah
Ya. Itu masalah aurat lah tu kan. Kita tinggal alam berjemaah ni. Pasal ada benda yang kes tu kita selesaikan dulu lah kan. Benda nak baca habis dah pasal dia nak masuk bab najis dan bab hadas sikit. Jadi